A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengingatkan kuliah kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Nescaya Allah akan mengelakkan segala amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallah azim. Semati sebelum kita puasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat juga yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya adalah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama dapat berada di rumah Allah ini untuk sesi kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita sedia maklum bahawa untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara apabila Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita masuk syurga Allah dengan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk di rumah Allah pada malam ini kita mendapat rahmat tersebut. Sebab dalam Al-Quran Allah ada sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hampir ataupun dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang beribadah, melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, orang yang beramal soleh. Itu rahmat Allah dekat dengan mereka. Mudah-mudahan kita duduk dalam rumah Allah ini dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan rahmat Allah itu dekat dengan kita. Malah dalam ayat yang lain Allah sebut juga apabila kita mendirikan zakat, menunaikan salat dan mentaati Rasulullah SAW juga menjadi asbab kita layak untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Jadi kalau salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita akan sambung muka surat surat 9. Kitab saya dah order dengan Pustaka Saleh seminggu lebih lah sebelum minggu lepas ni, tapi belum sampai. Pokoknya dia 10 buah.
Buka muka surat 9. Bab jaza'il walidain. Kita masih lagi di bawah tajuk, iaitu bab pada menyatakan balasan baik kepada kedua-dua ibu bapa. Banyak hadis ni berkaitan dengan tanggungjawab kita terhadap mak ayah ni. Baik, kita tengok hadis yang ke-10. Hadis ni adalah hadis marfu'. Haddatsana Qabisatu qala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Haddatsana Qabisatu qala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua-dua ibu bapanya melainkan jika dia mendapati ibu bapanya dalam keadaan hamba lalu dia membelinya dan membebaskannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua-dua ibu bapanya melainkan jika dia mendapati ibu bapanya dalam keadaan hamba lalu dia membelinya dan membebaskannya. Baik, hadis Nabi SAW ini nak menjelaskan kepada kita bahawa seorang anak ni kalau dia nak membalas jasa kedua ibu bapanya tak boleh. Tak boleh. Tak dapat kita balas budi mak ayah kita. Balas. Maknanya kita tak mampu. Kita tak mampu nak balas. Cuma yang kita mampu adalah berusaha sebaik mungkin untuk membalas. Maknanya kalau kita rasa kita dah cukup dah berbakti kepada mak ayah kita, kepada ibu orang tua kita, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Memang tak terbalas. Yang kita mampu hanyalah berusaha untuk kita membalas segala jasa mereka. Berusaha sebaik mungkin dengan apa yang ada pada kita, baik tenaga kita, baik harta benda kita, segala-galanya yang ada pada kita sebagai seorang anak ni, kita berusaha sedaya mungkin untuk kita nak membalas jasa mak ayah kita. Usaha macam mana pun pasti tak akan dapat membalas. Mudah-mudahan bila kita baca hadis ni, kita tidak mudah rasa cukup dengan apa kita kata, sebulan kita hantar duit kat ayah kita 500, kita dah rasa cukup. Contoh kan, jangan rasa cukup. Kita hantar 1000 sebulan, kita bank in, kita masuk duit, ataupun dia duduk dengan kita mak ayah kita tak sihat, kita jaga dia, kita bagi makan dan sebagainya, kan, basuh apa nama dia, kencing dia semua, kan, kita rasa macam dah cukup. Tapi hakikat sebenarnya itu segala yang kita buat tu belum cukup untuk kita membalas jasa mak ayah kita. Belum cukup. Itu orang yang mak ayah dia duduk dengan dia. Ada orang mak ayah dia tak duduk dengan dia pun, dia duduk berasingan dengan mak ayah dia, kan. Dan itulah lebih lagi, janganlah kita orang yang macam tu dia rasa dia dah cukup berbakti kepada mak ayah. Baik. Sebab tu dalam ayat Quran Allah sebut tu berkaitan dengan tanggungjawab kita ni, bab menyatakan balasan kepada kedua-dua bapa ni. Itu dalam surah Al-An'am, seperti surah Al-An'am ayat 151, menyatakan bahawa wajib kepada kita untuk berbakti kepada
mak ayah. Walaupun kita tahu tak boleh balas, walaupun tak boleh, tapi kita wajib wajib untuk berbakti. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 151, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq. Ila akhir ayat. Marilah kubacakan apa yang Allah haramkan ke atas kamu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan. Perkara pertama di sebelah ayat ini haramkan ke atas kita, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Allah minta apa? Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Itu perintah Allah, nak menunjukkan bahawa kewajipan kita untuk berbakti, perintah untuk kita berbakti kepada ibu bapa sangat besar. Selepas Allah perintahkan supaya jangan syirik kepada dia, kan, Allah sambung dengan jangan perintah untuk kita berbakti kepada mak ayah kita. Begitu juga dalam surah Al-Isra, surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua bapa. Dalam surah Al-An'am tadi pun, selepas Allah perintahkan kepada kita jangan syirik kepada dia, kemudian Allah perintah kita untuk berbakti kepada kedua bapa kita. Begitu juga dalam ayat ini, surah Al-Isra 23 ini pun, selepas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya tidak syirik kepada dia, disambungkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi kalau kita melihat kepada zahir ayat ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya tanggungjawab kita untuk kita berbakti kepada mak ayah kita. Jadi hukumnya adalah wajib. Baik, itu juga dalam surah-surah yang lain pun ada lagi. Contohnya dalam surah Maryam ayat 32. Perintah untuk berbakti kepada mak. Begitu juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 pun ada. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan kewajipan kita untuk berbakti kepada mak ayah kita. Baik, hadis yang ke-11. Dia masih lagi di bawah bab jazal walidain. Hadis ini hadis mauquf, maknanya sanadnya terhenti kepada sahabat. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddithu annahu shahida ibn Umar rajulan yamaniyan yatufu bil bait hamala ummuhu wara'a zahri yaqulu inni laha ba'iruha muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Summa qala ya Ibn Umar aturani jazaituha? Qala la wala bi zafratin wahidah. Thumma tafa Ibn Umar fa'ata al-maqama fa shalla rak'atayn. Summa qala ya Ibn Abi Musa inna kulla rak'atayn tukaffirani ma amamahuma. Daripada Sa'id bin Abi Burdah, dia berkata, saya telah mendengar ayah saya menceritakan bahwasanya Sayyidina Ibn Umar, ini anak kepada Umar, Abdullah bin Umar, telah menyaksikan akan seorang lelaki daripada Yaman sedang mengerjakan tawaf di Kaabah sambil mendukung ibunya di belakang. Ini kisah cerita ini kita dah biasa dengar, kan? Ada dalam riwayatnya. Seorang lelaki daripada Yaman melakukan tawaf di Kaabah sambil mendukung ibu dia di belakang, dukungan.
sebelah Kedah tu dia panggil apa? Koko. Orang kita panggil koko. Kita panggil dukung lah, bahasa sedek kita dukung. Belakang ni kan. Koko lama kan tak sebut. Dia tak lama tak bersembang kawan Kedah ni. Banyak perkataan-perkataan yang dah apa? Dah lama kita tak sebut kan. Ayam pun jarang sebut dah. Tunggu balik Kedah lah baru nak bunyi ayam. Jadi bunyi air. Pelik kan? Pelik dengar dia cakap. Yalah. Sebab tu bila balik kampung kan, bila cakap kat kedai makan tu dia rasa puas tau. Dia rasa puas tu boleh kan. Rumah dia cakap, anak mu pasal ayah kalau balik Kedah dia cakap Kedah, kalau duduk kat sini kita cakap Kedah kan. Jadi dia dukung orang Kedah kata pokok tu kan, carry kat belakang. Seraya bersenandung sambil dia macam bersyair itulah kan. Sesungguhnya aku baginya tunggangannya yang hina. Jika dia takut menunggangiku, maka aku tidak takut ditungganginya. Kemudian dia telah berkata, wahai Umar, apakah aku sudah membalas budinya? Kan dia dukung kokoh tu. Jadi semua dia kata perbuatan tersebut dah cukup lah. Dah kata apa? Dah kira membalas lah budi mak tu. Kalau dalam kita sekarang ni mungkin mak kita tak puas sihat, kita bawa tolak kursi roda tu pergi klinik tu kan. Ambil ni Ustaz, perbuatan saya ni adakah sudah membalas budi? Lebih kurang macam tu lah kan. Mungkin kokoh tu dukung tu rasanya tak boleh buat lah pasal ada kursi roda kan. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, tidak, walaupun dengan sekali tarikan nafas ketika melahirkan. Maknanya dekat masa nak melahirkan kita tu pun, itu pun dah kita confirm dah tak terbalas. Kemudian Sayyidina Umar tawaf dan mendatangi makam Ibrahim dan solat 2 rakaat. Nabi berkata, wahai anak Nabi Musa, bahawa setiap 2 rakaat itu mengkafarakan apa yang sebelumnya. Bila kita solat sunat ni, Allah akan mengampunkan dosa kita. Kalau ikut riwayat ni, ketika mana Sayyidina Umar tawaf, dia sampai kepada makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni kat mana kan? Dekat Kaabah kan. Makam ni dia bukan kubur. Dia tapak kaki Nabi Ibrahim masa nak bina Kaabah tu. Allah Alam lah. Cerita surah lama lah, saya pun ingat lupa kan. Kalau kita, siapa-siapa yang pernah pergi umrah tu, sebab tawaf tu dia duduk sebelah kanan Kaabah tu yang warna kuning tu. Warna kuning ke warna gold kot. Dia punya makam tempat tu lah. Ingat lupa pergi sekali lah. Tuan dah pergi tiap tahun ni, mungkin lebih ni lah. Kau siapa yang bawa balik umrah ada? Ustaz Nurdin kan? Ustaz Nurdin balik kan? Berhenti. Jadi hadis riwayat ni menunjukkan bahawa perbuatan kita rasa macam dah cukup dah ni. Penat ni, dukung mak berat ni kan, keliling tawaf tu bukan benda yang mudah. Kita tolak kursi roda pun kita rasa apa? Kita rasa penat kan. Apa pula dukung ni. Kan dukung. Kalau kita tak lah. Tapi kalau orang Indonesia dia ada. Kan kita tengok kan kalau masa kita pergi buat umrah tu ada macam-macam lah kan. Ada yang bawa semua. Perbuatan tu pun tidak mampu untuk membalas budi mak ayah kita. Jadi kita boleh senaraikan lah kan apa yang telah kita buat untuk mak ayah kita. Mungkin dalam rumah kita yang ramai ni ada yang masih ada mak ayah ataupun dah tak ada kan. Cuma kita ingat balik lah. Kalau yang dah tak ada tu kan kita ingat balik, adakah kita cukup balas, maka pun tak terbalas lah. Adakah kita rasa perbuatan kita yang sebelum ini, selama ini kepada mak ayah kita tu cukup ataupun tidak. Kita muhasabah lah, kita muhasabah. Bila kita muhasabah ni, kita tak perlu nak cerita ke orang, tak perlu nak pergi beritahu kan, aku rasa tak cukup dah, tak payah. Kita muhasabah sendiri kan. Kalau rasa tak cukup, buatlah sesuatu. Ada banyak cara kan untuk nak balas
yang saya bawa ni. Ada. Apa nama? Antara benda-benda yang kita boleh buat untuk berbakti kepada mak ayah kita. Kalau apa nama, mak ayah kita masih hidup, kan? Antaranya disebut di sini, berlaku baik kepada mereka dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Itu kalau masih hidup. Kalau mak ayah kita duduk dengan kita lagi, kan, buat baiklah. Berlaku baik ni macam-macam cara, kan? Dia macam-macam cara. Kalau kita nak senaraikan pun banyak kita boleh senaraikan. Setiap keluarga tu dia ada apa, keperluan yang berbeza-beza dengan keluarga yang lain. Kan? Ada orang buat baik, mungkin mak dia tu perlukan duit, so anak-anak kena sediakanlah keuangan, kan? Ada orang mungkin mak ayah dia tak perlukan duit, dia ada duit dia sendiri, duit pencen dia pun banyak. Mungkin dia perlukan perhatian, mungkin dia perlukan kasih sayang. Jadi pada masa itu sebagai seorang anak, melakukanlah benda baik dengan cara memberikan kasih sayang, dengan cara memberikan perhatian, kan? Jadi bergantung kepada keluarga. Kita lihatlah keluarga kita. Yang kedua, ni masa ibu bapa masih hidup lah, membantu mereka dari sudut kemampuan setakat yang mampu. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. Maksud, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah berasal daripada usahanya, dan sesungguhnya anak seorang adalah berasal daripada usahanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maknanya kita perlu sekadar yang kita mampu. Sekadar yang kita mampu. Kalau kita mampu bagi 300 bulan, kita bagi 300 bulan. Kalau kita mampu bagi 500 bulan, bagi 500 bulan. Ikut kemampuan. Seorang ibu, ayah ada 4 orang anak, 5 orang anak. 5 orang anak tu mungkin gaji tak sama, pekerjaan tak sama, kan? Taraf hidup mereka pun tak sama. Jadi ikut kemampuan anak. Kalau kita pada hari ini sebagai seorang ibu bapa, mak ataupun ayah, dah ada anak yang bekerja, maka kita sebagai ibu bapa kena fahamlah situasi itu, kan? Tak boleh nak samakan. Anak yang mungkin ada pendapatan dia lebih, mungkin dia boleh bagi lebih. Pendapatan yang kurang, dia boleh kurang. Ada orang dia tak mampu nak bagi duit, tapi dia tenaga dia pula, ditegur dia sampai. Ada orang dia bagi duit, kalau call ada macam-macam alasan. Macam-macam lah, macam-macam. Tengoklah setiap keluarga tu. Kemudian apa lagi? Masa hidup ni, sebelum tu dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza a'tallahu ahadakum khaira falyabda'u bi nafsihi wa ahli baitihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang kebaikan, yakni kelebihan dari sudut harta, maka mulakanlah dengan dirinya dan juga ahli keluarganya. Hadis Imam Muslim. Maknanya kalau kita sebagai anak, utamakan ahli keluarga kita yang dekat, khususnya mak ayah kita dulu lah. Mak ayah kita memang memerlukan. Kalau tak perlu pun kita kena bagi juga. Mungkin mak ayah ni biasanya dia, kalau dia tak betul-betul susah ni, dia takkan letak anak-anak ni. Allah Alam lah, kita tahu lah. Kalau ikut pengalaman sikit ni kan, dia katakan mak ayah ni dia susah nak minta dekat anak ni, dia akan cuba ikhtiar sendiri. Dia berhutang tak apa lagi daripada dia minta dengan anak. Allah Alam betul tidak? Kan? Tapi pengalaman saya nampak macam itulah. Dia susah lah. Kalau dia minta tadi, kalau dia minta tolong tu, memang dia betul-betul nak minta tolong kita. Kalau sikit-sikit tu dia settle sendiri, kan? Walaupun dia susah, dia tak cukup duit dan sebagainya, kan? Bila kita tanya, ada duit mak? Ada lagi.
Tapi sebenarnya tak ada tu, kan? Tak cukup kan? Itulah mak dan ayah. Jadi kalau ikut daripada riwayat Imam Muslim ni, Allah bagi kita kebaikan, kelebihan, harta dan sebagainya, maka mulakanlah dengan diri kita sendiri dan juga kepada orang yang dekat dengan kita. Selain daripada mak ayah kita, mungkin ada beradik kita yang susah, ya. Ini kadang kita dengar orang lain susah, jauh daripada kita, dengar dia susah, laju kita bagi. Bila ada beradik kita yang dekat dengan kita, abang kita, kakak kita yang susah, Allah cukup kira. Ini tak kena lah, dari sudut itu tak kena, kan? Sepatutnya kita tolong, kita bantu, kita utamakan orang yang dekat dengan kita. Ini pun banyak juga berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian taat kepada mereka dan tidak sesekali menderhakai mereka. Taat mereka dan dengan sekali menderhakai mereka. Ini ada tajuk dia. Dan selain daripada itu, sentiasa berdoa kepada mereka. Doa, minta doa. Ini paling kuat, bukan paling kuat. Antara benda yang penting, kita minta doa keampunan kepada mereka untuk ayah kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Sebab apa kita kena minta doa untuk kedua ibu bapa kita? Sebab mak ayah kita pun manusia biasa juga. Dalam keadaan dia nak membesarkan kita, mungkin di sana ada kekurangan, ada kelemahan, kesilapan yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, kelemahan-kelemahan mereka. Mungkin ada kurang sana sini kan, mungkin ada hak-hak yang kita sebagai anak dapat tapi mak ayah tak dapat tunaikan, atas macam-macam faktor lah kan. Mungkin sebab kecuaian dan sebagainya kan? Jadi mungkin itu berlaku kesilapan. Kita sebagai anak, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Sebaik-baiknya jangan tunggu lepas solat. Kita biasa lepas solat lah kita minta tu kan. Sebaik-baiknya lebih daripada waktu itulah kan? Lebih daripada waktu itu minta doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kepada kedua ibu bapa kita. Okey, baik. Kemudian hadis yang ke-12. Okay. Hadis ini ada hadis mauquf. Hadis mauquf kalau kita lihat dalam Al-Albani, dia mengkategorikan riwayat ini sebagai dhaif. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Lais qala haddatsani Khalid ibn Yazid an Sa'id Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah maula Aqil anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bi Zil Hulaifah fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha fa qala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh fataqulu wa alayka assalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqulu rahimakillah kama rabbayani saghira fataqulu rahimakallahu kama barartani kabira summa idza arada an yadkhula sana'a mislahu. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah beliau wakil menggantikan Marwan, yakni Ibnu Hakam di Madinah, di mana ketika itu Marwan berada di Zulhulaifah. Maka adalah ibunya, yakni ibu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di rumah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di rumah yang lain. Mak Abu Hurairah ni ibu di rumah lain, Abu Hurairah duduk di rumah lain. Kemudian perawi berkata, maka apabila beliau hendak keluar,
Beliau berdiri di hadapan pintu rumah ibu beliau, lalu beliau berkata, "Assalamualaikum ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh." Lalu ibunya menjawab, "Waalaikumsalam ya bani wa rahmatullahi wa barakatuh." Lalu beliau berkata, "Allah merahmatimu wahai ibu sebagaimana engkau mengasuhku ketika aku kecil." Kemudian ibu beliau menjawab, "Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti terhadapku di kala dewasamu." Kemudian apabila hendak masuk, beliau juga berbuat seumpamanya. Okay. Riwayat ini menceritakan bahawa ketika mana Abu Hurairah dia nak keluar, lalu depan rumah mak dia tak keluar macam tu je. Dia bagi salam dulu kepada ibunya. Kemudian ibu dia pun dia dengar salam, jawab salam Abu Hurairah. Ini contoh akhlak yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah. Jangan kita agak-agak saya sendiri agak kita buat ni. Allah Alam. Mungkin ada kita kalau ikutnya ni daripada riwayat ni, boleh kita ambil pengajaran bahawa dalam kita nak buat sesuatu, kita jangan lupa untuk kita maklumkan ataupun kita minta pandangan ataupun apa lagi, kita beritahulah kepada mak ayah kita sebelum kita buat sesuatu, kan? Bila kita nak keluar dari mana-mana, kita nak buat sesuatu, kita maklumkan. Itu juga salah satu cara untuk kita berbakti kepada mak ayah kita, menghormati mereka, mentaati mereka. Masa kita kecil, mungkin kita minta pandangan. Masa kita sekolah, kan, kita nak buat apa-apa, kita minta pandangan. Mak, boleh tak buat ni? Ayah, boleh tak ni? Kan? Mak, saya nak pergi sini. Ayah, saya nak pergi sini, nak pergi main bola. Kita bagi tahu. Tapi apabila kita dah masuk umur dewasa, dah umur, dah berusia, kan, dah ada keluarga sendiri, mak masih ada, ayah masih ada, mungkin kita dah lupa lah nak buat seperti mana masa kita kecil. Wallahu a'lam. Kita lihat diri kita. Saya tengok diri saya lah, kan? Kita baca hadis ni, Abu Hurairah dia nak keluar, jumpa mak dia dulu. Cerita dia jumpa mak dia dulu, kan? Dia beritahu, kan, ucap selamat dulu untuk mak dia. Ini yang sangat sepatut kita buat, sampai sekarang, selagi mana mak dan ayah kita masih ada. Kalau tak bagi salam lah, kita kalau nak tiru Abu Hurairah, kalau kita tak duduk dengan mak kita, atau kalau duduk sekalipun, kan, nak keluar rumah tu bagi salam. Tapi kalau dalam rumah kita ni, biasanya kita buat, kan? Bukan sekadar bagi salam, kita salam dan kita cium tangan lagi dalam masyarakat kita, kan. Tapi ada juga mungkin dalam kalangan kita ni yang terlepas pandang. Bila Ustaz sebut malam ni kat depan ni, punya bab ni kita miss. Maksudnya kita terlepas pandang. Bukan kita tak hormat mak ayah kita, dah, kita hormat, kan? Kita berbakti, tapi mungkin part ni kita terlepas pandang. Mana yang terlepas pandang? Masa masih ada, ayah kita masih hidup, maka kita buatlah. Bila kita belajar ni, itu je lah. Yang mana lupa, bila diperingat, kita buat. Betul lah, kan? Kalau kita dah buat, alhamdulillah, mantap kan. Kalau belum buat, kita buat. Dia tidak ada istilah terlambat. Baik. Kemudian hadis yang ke-13. Dan banyak hadis bab berkaitan dengan jazaatul walidain. Hadis ini adalah hadis marfu'. Qala
Wa haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'u 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyani faqala irji' ilayhima wa adhikhuma kama abkaytahuma. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyani faqala irji' ilayhima wa adhikhuma kama abkaytahuma. Kama qala. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia telah berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW untuk berbai'ah, untuk nak berhijrah bersama Nabi. Seorang lelaki datang kepada Nabi nak ikut nak bersama-sama Nabi untuk berhijrah. Dan dia telah meninggalkan kedua ibu bapanya dalam keadaan menangis. Maka baginda SAW bersabda, kembalilah engkau kepada kedua-duanya dan engkau jadikanlah kedua-duanya ketawa sebagaimana engkau telah menjadikan kedua-duanya menangis. Dah kan maksud hadis ni. Kalau ikut riwayat ni, Nabi tak benarkan, tak izinkan lelaki ni untuk berhijrah. Sebab apa? Dia dengan mak dia, urusan dia dengan mak ayah dia belum selesai. Belum selesai. Ada mak dia menangis kan. Jadi Nabi suruh balik, bagi mak ayah tu ketawa sebagaimana apa yang kamu buat menyebabkan dia menangis. Bagi dia gelak balik, bagi dia seronok balik, bagi dia suka balik. Begitu saya penting untuk kita jaga hati mak ayah kita. Hati mak ayah kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan hari ini, bab ni pun banyak juga ni, sangkut ni kan. Allah Alam, mungkin saya pun mungkin ada kita, perbuatan kita ni menyebabkan mak ayah kita mungkin tak menangis depan kita, tapi dia kecewa dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Wallahu a'lam. Kalaulah dia menangis depan kita, dia tak setuju dengan apa yang kita buat, itu lagi lah. Dan kita tahu yang kita bimbang ni, kita tak tahu perbuatan kita ni, kita rasa macam dah okey, memang kita buat benda baik, tapi perbuatan kita tu pada mak ayah kita, dia tak seronok, dia sedih, dia tak suka. Itu yang benda-benda yang kita bimbang. Kita bimbang. Seperti mana yang tuan punya kata bahawa mak ayah ni dia susah nak tunjukkan kesedihan pada anak-anak. Susah payah pun, memang dia telan. Susah. Susah. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, lebih banyak pengalaman, lebih lama pengalaman kan. Yakin bukan saya ni kan, ayah ni sudah ada anak yang dah besar kan, yang dah berkahwin, dah bercucu kan, pasti lalui kehidupan dalam nak membesarkan anak ni dan macam-macam. Ada perbuatan anak-anak yang kita rasa seronok, kita happy, kita suka. Ingat pasti juga kan, ada juga mungkin perbuatan anak-anak tu yang menyebabkan hati kita tersentuh, terasa. Tak banyak, sikit. Tak sikit, mungkin banyak. Wallahu a'lam. Ini bukan sama ni, bukan sama kan? Ujian dalam kehidupan berkeluarga ni, dia macam-macam. Dia setiap orang dia berbeza-beza. Ada orang rezeki memang cantik ya, kan, anak-anak semua tidak menyusahkan, semua jenis qurratu a'yun kan, jenis yang menyejuk mata ya.
Bila bercakap dengan kita pun percakapan yang lemah lembut, jaga hati mak ayah kan. Perbuatan dia pun perbuatan yang tidak menyakiti hati kita, menyakiti mata kita kan, menyakiti kepala otak kita. Ada, alhamdulillah kan. Tapi ada juga dalam kalangan kita yang Allah uji, ada anak-anak yang sakiti mata kita. Maksudnya kita tengok tu sakit hati, sakit mata lah, bukan sakit hati kan. Kemudian dalam perbuatan yang dia buat tu pun menyebabkan kita jadi susah hati. Banyak berfikir tentang dia. Kalau berfikir benda-benda baik, okey. Ini berfikir benda-benda yang tak baik. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ujian. Ujian kepada mak ayah dan juga ujian kepada anak-anak. Jadi dalam keadaan itu mungkinlah kan, mata mungkin tak menangis, tapi hati itu menangis. Hati itu menangis sebab kan. Maaf lah kan, mungkin bila saya sebut tentang ni, mungkin ada dalam kalangan ayah ni kan, yang mungkin ada anak yang yang kita sentiasa berfikir tentang dia. Bukan sebab dia ni okey, sebab dia tak okey. Banyak masa kita berfikir tentang anak kita yang menyusahkan hati kita, menyusahkan serabut kita punya fikiran kita. Minta maaf banyak-banyak kan, minta maaf banyak. Mungkin ada. Tapi itulah realiti kehidupan berkeluarga. Anak saya masih kecil, yang sulung tingkatan 1. Ujian dia mesti tak sama dengan ayah yang anak dah 20-an, 30-an, 40-an, 50-an kan? Tak sama. Jadi daripada riwayat ni, kalau kita sebagai anak jangan buat sesuatu yang boleh menyakiti hati mak ayah kita. Satu. Selain daripada itu, jangan buat sesuatu yang boleh merungsingkan fikiran dia. Dia kalau rungsing fikiran ni, makan pun memang makan, tapi dia macam tak makan. Allah Alam lah kan. Ini pengalaman sikit lah, pengalaman kalau saya pengalaman tengok kan mak ayah kita kan. Dalam kehidupan ni macam-macam kan? Dia bercakap dengan kita, hati mata dia tu, kepala dia ke tempat lain kan, dia cakap depan kita. Tapi sebabkan kerusingan tu, jiwa dia, fikiran dia duduk kat tempat lain. Sebab apa? Sebab rusing. Jadi kita sebagai anak-anak, kita kena pastikanlah jangan sampai mak ayah kita rusing dengan sebab kita, mak ayah kita menangis dengan sebab kita. Kita bimbang takut tangisan dia tu, rusingan dia tu, dia tidak redha dengan kita. Itu yang kita takut. Dia tak keluarkan mulut, tapi dalam hati dia tu mungkin dia tak redha dengan kita. Na'udzubillah min zalik. Kan? Seperti mana yang kita sedia maklum, redha Allah birridha walidaini. Allah redha apabila mak ayah redha. Kan? Sebagai anak kita kena jaga. Sebagai mak ayah pula, kalau diuji sebegitulah, jangan sempat sangat untuk tidak redha kepada perbuatan anak-anak tersebut. Jangan cepatlah, aku tak redha, aku tak halal, haram, macam-macam. Bimbang takut anak tu dia buat benda baik, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak baik. Sebab apa? Sebab dia ada masalah dengan mak ayah dia. Kan? Dia banyak sedekah, tapi mungkin sedekah dia mungkin tergantung. Sebab apa? Sebab dia, mak dia, ayah dia tak redha dengan dia. Mudah-mudahan kita sama-sama jagalah. Kalau ada kita dah pernah buat kan, masih belum terlambat untuk kita jumpa dengan mak ayah kita. Bagi yang masih ada, untuk kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan mak ayah kita ampun
mustahil. Tak tahu bahawa buat macam ni jadi derhaka kepada mak ayah, macam hampir mustahil lah. Jahil sangat lah anak tu kalau dia tak tahu. Dunia hari ni lah dengan kita boleh dapat maklumat, ilmu macam-macam ni, kan? Kalau dia kata dia tak tahu perbuatan tersebut derhaka pada macam seorang tadi mustahil. Kebanyakan kita ni, maksud saya lah mungkin kerana kita tak perasan, kita cuai, kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Jadi mudah-mudahan kita muhasabah. Saya kat depan ni pun muhasabah juga, kan? Sambil-sambil saya duk sebut ni, terbayanglah apa yang kita buat kat mak ayah kita, saya sendiri pun, kan? Mudah-mudahan segala dosa kita Allah ampunkan, kan? Segala dosa kita terhadap mak ayah kita pun juga Allah ampunkan. Segala dosa mak ayah kita, kan, yang mungkin dia pun tak sengaja, kan, dia pun tak sedar, tak perasan dan sebagainya, minta mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan hadis yang ke-14 itu riwayat yang lain, cerita yang sama berkaitan dengan Abu Hurairah bagi salam kepada mak ayah dia, ya. Hadis yang tak bacalah itu. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung bab Uqul walidain, bab pada menyatakan derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat itu semua datang daripada diri saya sendiri. Ampun ahli tuan-tuan dan juga ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan segala kekurangan tersebut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.